Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 8 pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Di bawah tajuk kecilnya pengaruh kedatangan Islam terhadap sosio-budaya. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk kecil pengaruh Islam terhadap sosial budaya ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama pendidikan, yang kedua bahasa dan kesusastraan, yang ketiga kesenian, yang keempat gaya hidup. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan gaya hidup. Baiklah, untuk melihat gaya hidup selepas kedatangan Islam, ada 2 aspek yang cikgu akan tekankan, iaitu gaya hidup di kalangan golongan pemerintah dan gaya hidup di kalangan golongan rakyat. Ya, 2 gaya hidup, pemerintah dengan rakyat. Okey, kita lihat pemerintah dahulu. Pemerintah terdiri daripada 2, sultan dengan pembesar. Okey, kita lihat yang pertama sultan dulu. Pelantikan ataupun pertabalan sultan mengikut cara pelantikan khalifah pada zaman Bani Umayyah. Ingatlah, cara pelantikan sultan kita mengikut pelantikan khalifah zaman bila? Zaman Bani Umayyah. Apabila sultan mangkat, pengganti baginda dilantik sebelum istiadat pemakaman. Okey, yang kedua pelantikan pembesar. Sebelum kedatangan Islam terdapat pembacaan ciri, iaitu kata-kata hikmat dan suci dalam bahasa Sanskrit. Selepas kedatangan Islam, amalan tersebut dimansuhkan dan digantikan dengan lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar yang menyerupai bai'ah yang diajar oleh agama Islam. Ingatlah, sebelum kedatangan Islam, mereka kena baca apa? Baca ciri. Ciri itu benda apa? Merupakan kata-kata hikmat dan suci dalam bahasa Sanskrit. Selepas kedatangan Islam, kena lafaz ikrar. Ya, lafaz ikrar ni sama seperti kaedah apa? Kaedah membai'ah dalam agama Islam. Okey, gaya hidup golongan rakyat pula boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama, hubungan individu dengan keluarga. Yang kedua, hubungan individu dengan jiran ataupun orang lain. Dan yang ketiga, hubungan individu dengan masyarakat. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, hubungan individu dengan keluarga. Hubungan individu dengan keluarga mestilah menghormati. Dalam keluarga, anak-anak mestilah menghormati orang yang lebih tua ataupun ibu bapa. Panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua dalam keluarga, contohnya panggilan Pak Long, Mak Long. Tidak boleh dipanggil namanya walaupun seringkas mungkin. Tak boleh Pak Long Non. Non tak boleh, Pak Long saja. Pak Long, Mak Long. Mak Long. Dan bercakap dengan suara yang rendah apabila bercakap dengan orang yang lebih tua. Ya. Panggilan tertentu dengan cara bercakap. Okey, yang kedua, hubungan individu dengan jiran ataupun orang lain. Jiran dianggap sebagai ahli keluarga sendiri. Jiran kita anggap sebagai apa? Ahli keluarga sendiri. Adab berziarah ke rumah jiran ataupun orang lain, yang pertama hendaklah memberi salam. Mula-mula bagi salam. Jadi tuan rumah wajib jawab salam. Lepas salam, kita juga disuruh untuk bersalam-salaman apabila nak masuk dalam rumah. Kalau bawa anak-anak kena mencium tangan orang yang lebih tua. Dan sebelum makan mestilah membaca bismillah. Ingat nak, adab nak pergi ziarah orang, yang pertama kena apa? Kena bagi salam. Jadi lepas bagi salam, tuan rumah wajib jawab salam. Sebelum nak masuk kena bersalam-salaman. Anak-anak kena buat apa? Anak-anak yang dibawa kena mencium tangan. Dan sebelum makan kena baca bismillah. Okey, last sekali, hubungan individu dengan masyarakat melalui amalan semangat gotong royong. Contohnya dalam majlis perkahwinan, majlis berkaitan dan majlis tamat membaca Al-Quran. Ini bertujuan untuk menanamkan semangat perpaduan. Ya, semua gotong royong dalam kenduri-kenduri itu untuk apa? Untuk perpaduan. Okey, akhir sekali kita lihat analisis kegerapan bab 8 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Warna oranye tu SPM sebenar, warna kelabu bawah tu SPM ulangan. Tengok, dalam SPM sebenar warna oranye tu baru sekali je ditanya bab 8 tingkatan 4 ni, iaitu tahun 2011. Selepas tu tak pernah langsung ditanya lagi. Bermaksud 9 tahun dah belum pernah ditanya langsung. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat bab 8 tingkatan 4 ni. Sebab apa? Sebab akan ditanya satu soalan dalam SPM 2020 ini. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dalam bab 8 tingkatan 4 ini. Tengok yang SPM ulangan pun baru sekali je ditanya, iaitu 14 ulangan. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Tajuk apa kita belajar hari ini? Gaya hidup.
Setakat lah ni tak pernah langsung ditanya lagi. 10 tahun dah tak pernah langsung ditanya. Jadi tolong hafal semua benda berkaitan dengan gaya hidup selepas kedatangan Islam. Sebab apa? Sebab akan ditanya satu soalan dalam SPM tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ini. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, apakah maksud pembacaan ciri dalam pelantikan dan pertabalan raja menurut agama Hindu dan Buddha sebelum kedatangan Islam? Apa kehendak soalan? Maksud pembacaan ciri. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nombor Roman, nak kena jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Maksud pembacaan ciri dalam pelantikan dan pertabalan raja menurut agama Hindu dan Buddha sebelum kedatangan Islam ialah pembacaan kata-kata hikmat dan suci dalam bahasa Sanskrit. Okey, soalan struktur yang kedua. Bagaimanakah soalan struktur B1 Roman? Bagaimanakah gaya hidup orang Melayu selepas kedatangan pengaruh Islam dalam aspek berikut? 1 Roman, hubungan antara individu dan pertalian keluarga. Apa kehendak soalan? Gaya hidup individu dengan pertalian keluarga. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka, pandainya. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Gaya hidup orang Melayu selepas kedatangan pengaruh Islam dalam aspek hubungan antara individu dan pertalian keluarga ialah menghormati ibu bapa atau orang yang lebih tua. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua dalam keluarga seperti panggilan Pak Long, Mak Long. Selain itu juga tak boleh dipanggil nama yang sebenar ataupun nama ringkas dan menggunakan bahasa yang rendah bila bercakap dengan mereka. Okey, tengok B2 Roman. Bagaimana gaya hidup orang Melayu selepas kedatangan Islam dalam adab berziarah? Okey, tengok di ruangan jawapan ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Gaya hidup orang Melayu selepas kedatangan pengaruh Islam dalam aspek adab berziarah ialah hendaklah memberi salam dan tuan rumah hendaklah menjawab salam. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Kedua, koma. Bersalam-salaman apabila masuk ke dalam rumah dan kanak-kanak yang dibawa hendaklah mencium tangan orang yang lebih tua. Ya. Satu lagi apa? Sebelum makan kena baca bismillah. Okey, soalan C ditanya, jelaskan kesan pengamalan gaya hidup Islam terhadap masyarakat Malaysia pada hari ini. Apa kena soalan? Kesan pengamalan gaya hidup Islam pada masyarakat Malaysia hari ini. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Kesan pengamalan gaya hidup Islam terhadap masyarakat Malaysia pada hari ini ialah sikap hormat menghormati orang yang lebih tua. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi kedua, koma. Semangat perpaduan semakin kukuh. Titik. Ketiga, pegangan agama semakin kukuh. Dan last sekali keempat, hubungan kekeluargaan dipererat. Okey, seterusnya soalan isi markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan cara pelantikan pemerintah selepas kedatangan Islam. Ya, bila disebut pemerintah, pemerintah terbahagi dua apa? Terbahagi dua. Raja dengan pembesar. Okey, untuk jawab soalan isi seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Cara pelantikan pemerintah selepas kedatangan Islam ialah sebelum kedatangan Islam terdapat pembacaan ciri, iaitu kata-kata hikmat dan suci dalam bahasa Sanskrit. Manakala selepas kedatangan Islam, amalan tersebut dimasukkan dan digantikan dengan lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar yang menyerupai bai'ah yang diajar oleh Islam. Titik. Penanda wacana cikgu ajak untuk sambung isi kedua apa? Guna number. Jadi kedua, koma. Pelantikan atau pertabalan sultan mengikut cara pelantikan khalifah pada zaman Bani Umayyah, iaitu apabila sultan mangkat, pengganti baginda dilantik sebelum istiadat pemakaman. Okey, soalan B tanya, terangkan pengaruh Islam dalam gaya hidup masyarakat tempatan. Ya, masyarakat hidup tempatan boleh terbagi dua apa? Terbagi pada tiga. Hubungan individu dengan keluarga, individu dengan jiran atau orang lain, individu dengan masyarakat. Okey, untuk jawab soalan isi seperti biasa, ambil balik pembuka. Jadi pembuka soalan, pengaruh agama Islam dalam gaya hidup masyarakat tempatan ialah hubungan individu dengan keluarga, iaitu dengan menghormati orang yang lebih tua ataupun ibu bapa. Titik. Panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua dalam keluarga seperti Pak Long, Mak Long, dan tidak boleh dipanggil namanya walaupun seringkas mungkin. Selain itu, bercakap dengan suara yang rendah apabila bercakap dengan orang yang lebih tua. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, koma. Hubungan individu dengan jiran, iaitu jiran dianggap sebagai ahli keluarga sendiri. Titik.
Terdapat adab untuk menziarahi ke rumah jiran. Mulanya hendaklah memberi salam dan tuan rumah hendaklah menjawab salam. Kemudiannya bersalam-salaman apabila masuk ke dalam rumah, dan kanak-kanak perlu mencium tangan orang yang lebih tua. Akhir sekali membaca doa bismillah, membaca bismillah sewaktu hendak makan ataupun minum. Okey, sekali tengok soalan kebat dia tanya. Pada pendapat anda, mengapakah generasi muda pada hari ini kurang menghayati gaya hidup masyarakat timur? Apa kehendak soalan? Tengok mengapakah merujuk pada sebab. Sebab generasi muda kurang menghayati gaya hidup masyarakat timur. Jadi untuk jawab soalan isi ni wajib ada pembuka dulu. Jadi tulis balik pembuka soalan. Sebab generasi muda pada hari ini kurang menghayati gaya hidup masyarakat timur kerana terpengaruh dengan budaya luar seperti K-pop, punk dan skinhead. Huraiannya, hal ini menyebabkan generasi muda hilang jati diri sebagai orang Melayu. Dan sekali kesannya tidak wujud lagi sikap sopan santun dan hormat menghormati sesama masyarakat. Untuk soalan kebat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh, last sekali ada kesan. Jadi macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, kurang dididik agama oleh ibu bapa. Hari ini kerana ibu bapa lebih kepada mengejar kebendaan tanpa mengambil berat tentang anak-anak di rumah. Kesannya menyebabkan anak terbiar dan mudah terpengaruh dengan budaya negatif daripada media massa. Ya, sekiranya tak ada contoh, bagi huraian tambahan sama ada dalam huraian ataupun dalam kesan. Nak tambah huraian lagi kena guna perkataan apa? Dan ataupun serta. Okey, sekali juga nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar Ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks. Tingkatan 4 ada 10 bab dan buku tingkatan 5 ada 9 bab. Harga sebuah buku hanya RM1 sahaja. Siapa yang berminat boleh WhatsApp ke nombor yang tertera di dalam video ini. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.